Para pendengar sekalian, apa yang kita bimbang sebenarnya? Takut-takut kita ini memiliki bahasa ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan kata-kata yang Allah redha, yang ia tidak pedulikannya, maka Allah mengangkat dengannya derajat kedudukan. Dan sesungguhnya seorang hamba yang bercakap dengan kata-kata yang dibenci oleh Allah dan dia tidak mempedulikannya, maka dia jatuh dengan kata-katanya itu ke dalam neraka Jahannam. Allahu Akbar. Dalam hadis tersebut, Nabi memberi kita kefahaman ataupun bayangan tentang ada orang dia suka berkata-kata yang baik dan dia pun tidak hairan dengan kata-katanya, dia pun tidak peduli, dia pun tak menghitung-hitungnya, tapi tanpa sedar kata-kata yang baik itu telah memuliakannya. Allah telah menaikkan darjat dan kata-kata yang baik tersebut. Dan ada pula orang yang suka mudah nak maki hama. Perasan atau tidak tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kadang-kadang anak-anak kecil di sekolah pun dah menjadi kebiasaan untuk berkata ataupun bercakap ataupun berbual dengan perkataan-perkataan yang keji. Dan bila ditegur, mereka kata itu main-main je, itu gurau je, itu biasa je. Bahkan perkataan keji dah jadi kebiasaan sehingga tidak dirasakan keji, na'udzubillah. Dan ramai orang yang tidak memandang perkataan keji itu keji, bahkan hanya sekadar gurauan, namun tanpa sedar perkataan itu telah mencampakkannya ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan puan-puan sekalian, sejauh manakah betapa tinggi ataupun bernilainya kata-kata yang baik? Cuba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ibrahim, surah Ibrahim ayat yang ke-24. Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Yang bermaksud, tidaklah engkau melihat bagaimana Allah mengemukakan suatu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai ataupun perumpamaan seumpama sebatang pohon yang baik yang akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Allahu Akbar. Allah memberikan gambaran kata-kata yang baik seumpama pohon yang baik, akarnya kuat dan pucuknya menjulang ke langit. Maksudnya di sini, setiap perkataan yang baik itu akan bercambah-cambah kebaikan, diberi pahala berganda-ganda. Walaupun bagi kita mungkin kata-kata yang baik itu biasa-biasa saja. Bila jumpa kawan, kita terus mendoakan moga sehat, moga kuat, moga murah rezeki, sekadar doa-doa yang biasa, tetapi telah memberikan kebahagiaan, telah memberi ketenangan. Mungkin di dalam duka cita lalu dia pun rasa gembira. Allahu Akbar. Maka jauhilah daripada kata-kata yang buruk yang hanya merugikan masa, tenaga, merugikan usia kita, yang mana akhirnya asbab itu dicampakkan Allah ke neraka. Subhanallah, para pendengar yang saya hormati, ibu ayah, anak-anak sekalian, kita perlu ada nekat. InsyaAllah selepas ini kita cuba berusaha sedaya upaya memerhatikan apa yang keluar daripada lidah kita, kerana apa yang keluar pada lidah kita lebih lama diamnya, lebih lama kesannya ke dalam hati manusia berbanding kesan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Sebab kata-kata yang baik itu ia akan bercambah-cambah, kata-kata yang buruk juga bercambah-cambah. Perhatikannya, wajah yang kotor ia akan menyakitkan mata, tapi bila dibersihkan dia akan hilang. Namun lidah yang kotor dia akan menyakitkan hati, kesannya sangat sukar untuk dihilangkan. Apabila kita menjaga lidah kita, insya-Allah wajah kita juga akan terpancar keindahan. Janganlah kita mengeji, mengata, mengumpat, menghina, mempeli, sebab semua itu adalah ciri-ciri orang yang takabur. Sebab apa orang mereka yang boleh berkata keji, menghina orang? Kerana ada sifat sombong di dalam hatinya, rasa dirinya lebih baik, rasa dirinya lebih mulia, rasa dirinya lebih tahu, lebih tinggi, lebih berkuasa. Akhirnya sifat sombong ini telah meringankan lidahnya untuk berkata-kata yang keji. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi mengingatkan kita dengan satu hadis yang sepatutnya kita kena risaukan, yang berbunyi, adakah kamu tahu siapakah orang yang muflis? Nabi bertanya, atadiruna mal muflis? Adakah kamu tahu siapakah orang yang muflis? Lalu para sahabat menjawab, pada pendapat kami orang yang muflis itu ialah orang yang tidak mempunyai sebarang duit, dirham ataupun dinar. Namun Nabi menjawab, antara mafhum hadis ini Nabi kata, tidak, orang yang muflis itu iaitu orang yang bila dibangkitkan di padang mahsyar kelak, dia membawa banyak pahala. Pahala solat dia bawa, pahala puasa dia bawa, pahala sedekah dia bawa, tetapi kerana saat dia hidup dia banyak menyakiti orang dengan lidahnya, maka itulah orang yang muflis, yang mana dosa orang tersebut ditanggung, pahalanya akan berpindah. Kerana muflis di dunia masih boleh dibantu, mungkin adik-beradik, mungkin ibu ayah boleh hulurkan bantuan, tapi muflis di akhirat tidak ada siapa-siapa yang akan boleh membantu kita. Itulah muflis yang sebenar.